ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melantik Abu Ubaid Al-Thaqafi menjadi pemimpin. Abu Ubaid Al-Thaqafi dia lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan oleh itu dia tak dikira sahabat, ada khilaf dalam bab itu. Kemudian orang komplain, orang kata, Kak Umar, mana boleh Abu Ubaid Al-Thaqafi jadi pemimpin sedangkan ramai para sahabat yang besar pun ada. Umar kata, apabila aku tawarkan kepada kamu secara sukarela, dialah orang pertama yang angkat tangan nak pergi perang, lalu aku pilih dia. Abu Ubaid Al-Thaqafi. Dia ada anak dia nama Mukhtar bin Abi Ubaid. Bapak dia bagus, panglima perang yang besar, dan dia meninggal dunia tak lama lah, dia dalam 2-3 perang dia meninggal dunia. Tapi anak dia jahat. Mukhtar, anak dia ni jadi nabi palsu. Setelah dia meninggal dunia di zaman Uthman, di zaman Ali, Mukhtar ni jadi nabi palsu, penipu, bawa khabar palsu. Dia kata Jibril mai bawa wahyu dekat dia. Dalam riwayat disebutkan Mukhtar bin Abu Ubaid, anak dia ni, satu ketika dia duduk dalam rumah dia, ada satu bantai. Dia duduk, orang masuk rumah dia. Dia kata, aku nak bagi kat hang bantai ni, tapi tidak ada yang menghalang aku daripada bagi dekat hang bantai ni, melainkan tadi Jibril datang, dia mai duduk atas bantai ni. Dia, aku sayang bantai ni, aku tak bagi dekat hang. Kalau tidak, aku dah bagi dah. Yang ni penipu besar. So, ini cerita dua orang ni. Abu Ubaid, panglima perang yang sangat hebat. Panglima perang yang telah mempertahankan Islam. Allah takdirkan anak dia, Mukhtar bin Abu Ubaid, menjadi nabi palsu dan juga kadzab, penipu. Az-Zahabi sebut benda yang sama. Bapak dia bagus, anak dia jahat. Ini kita jumpa banyak jugalah dalam sejarah. Ini salah satu. Dan juga cerita-cerita lain juga banyak begitu. Bapak dia orang bagus, anak dia tiba-tiba jadi kepala setan. Abu Ubaid baik, bapak dia Mukhtar menjadi jahat. Sebab itulah, sebelum kita sambung ni, kita sama-sama nasihat untuk diri saya dan kita sekalian. Di samping kita jaga diri kita, di samping kita menjaga ibadat kita, cuba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan juga kita lupa untuk doa kepada anak-anak kita nanti. Anak-anak kita nanti, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka petunjuk juga. Jangan kita kira diri kita sendiri sahaja, sebab sejarah telah membuktikan ramai juga orang-orang yang hebat, mereka diwarisi oleh orang-orang yang jahat. Jadi kita kena sentiasa doa. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita tengok doa para nabi dan juga doa-doa yang dirakamkan di dalam Al-Quran, banyak occasion yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita untuk doa kepada kita, doa juga kepada anak-anak kita. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mak kepada Maryam doa, aku minta lindung, u'idzuha bika, minta lindung dengan Allah, minta lindung Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Maryam dan juga anak Maryam nanti. Doa. So doa minta Allah lindung anak dia dan juga anak kepada anak dia. Satu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Juga doa di dalam Al-Quran, ya Allah aslih li fi dhurriyyati, ya Allah bagilah anak-anak aku jadi baik. Ini juga doa yang disebut di dalam Al-Quran. So kita kena, ini satu pengajaran yang boleh kita ambil sebelum kita sambung cerita. Dalam pada kita banyak berdoa kepada diri kita sendiri, banyakkan juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zuriat kita zuriat yang baik juga. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang mendirikan salat, kata Nabi Ibrahim, dan juga zuriat-zuriat aku juga jadikan sama. Sebab kita tak mau jadi macam Abu Ubaid Al-Thaqafi, seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, diwarisi oleh anak mengaku jadi nabi palsu. Jadi Abu Ubaid Al-Thaqafi rahimahullah, dia orang pertama yang angkat tangan untuk pergi perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di Iraq pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka pun keluar dengan 7,000 orang tentera. 7,000 orang tentera. Al-Musanna ibnu Harithah yang dulunya ketua, dia pun ikut sama, dipimpin oleh Abu Ubaid, dan juga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Salit ibnu Qais.
mereka pergi menuju ke negeri Iraq. Dalam masa yang sama, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, panglima baru di Syam, supaya hantar tentera bantuan ke Iraq, kuatkan tentera Abu Ubaid. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pun hantar 10,000 orang tentera pergi ke Syam, pergi ke Iraq. Umar radhiyallahu anhu juga hantar Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bersama dengan satu kumpulan tentera 4,000 orang. Jarir dengan Abu Ubaid ada masalah sikit di antara mereka. Mereka tak tahu siapa jadi pemimpin. Abu Ubaid kata dia pemimpin. Kemudian Musanna ganti dia. Musanna kata dia pemimpin. Jarir pula kata dia pemimpin. Nanti kita akan ceritalah penyelesaian dia apabila Sa'ad bin Abi Waqqas mai, Sa'ad jadi pemimpin. Jadi Umar radhiyallahu anhu hantar juga Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang kira apa? Paling handsome lah kot zaman tu. Dikatakan Jarir bin Abdullah ni adalah Yusuf hadhil ummah. Yusuf kepada umat ini. Jadi mereka pun sama-sama, semua mereka bergerak pergi ke negeri Iraq. Bila sampai di Iraq, ketika itu Iraq dipimpin oleh sana, bismillah. Dipimpin oleh siapa ni? Rustum. Nama orang Iraq ni pelik-pelik sikit. Orang Melayu ambil juga Rustum. Kita ada nama kan, orang nama Rostam. Itu nama dia kira asal dia daripada Iraq lah. Apa lagi nama Iraq lah? Mehran. Banyak orang nama Iraq. Arab pun ambil juga lepas tu. Kita pun ambil juga Maheran semua. Nama-nama bunyi-bunyi Iraq sikit. Baik. Ketika umat Islam pergi ke Iraq, pemimpin Iraq pada ketika itu adalah Buran. Perempuan. Buran jadi pemimpin Iraq. Buran bila jadi pemimpin, dia tak pegang negeri Iraq. Dia tak jadi Perdana Menteri. Kira dia raja, tapi dia serahkan kuasa dia kepada Rustum. Rustum ganti dia Datuk Bendahara lah kira. Bukan Datuk Bendahara, Datuk Ahlil Nujum. Rustum ni Ahlil Nujum. Dia buat perjanjian dengan Buran. 10 tahun ni Rustum akan menguasai negeri Iraq. Buran bagi kuasa dekat dia. Banyak yang berlaku di Iraq ni, benda pelik-pelik bergaduh antara mereka. Kemudian lepas Buran ganti dengan Azarmidukht. Azarmidukht ni pula dia kekuasaan dia lepas tu diambil oleh Sabur. Sabur ni dia ada satu pengikut dia, nama dia Furukhzar. Furukhzar ni Sabur bagi Furukhzar paksa dia kahwin dengan Azamidukh. Azamidukh adik-beradik kepada Buran. Bila kahwin, tak setuju, orang bunuh Furukhzar dan orang bunuh Sabur. Dua-dua dibunuh. Kemudian yang jadi raja pula Azamidukh. Azamidukh ni Buran punya adik-beradik perempuan. Dua-dua perempuan, adik-beradik. Buran, lepas tu kacau-kacau apa sikit, jadi Azamidukh. Kemudian dia pun mati juga, ganti dengan Bardajir. Apa nama pun tak tahulah. Ni pemimpin Iraq main cerita. Nama pelik-pelik dia. So pergi ke sana. Abu Ubaidah Thaqafi mendapati bahawa di negeri Iraq ada kekacauan politik. Negeri itu tak stabil. Saat-saat dia bertukar pemimpin. Akhirnya ketika itu Rustum, dia jadi penguasa. Dan berlakulah beberapa peperangan di Iraq. Antaranya peperangan An-Namariq. Namariq pada tahun ke-13 Hijrah. Nampak ni? Bulan Jamadil Akhir, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kemudian masuk bulan Sya'ban berlaku perang besar, Jisr. Antara Jamadil Akhir, Rejab sahaja yang ada. Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Jadi kemungkinan besar Namariq ni berlaku di bulan Rejab lah. Baru sebulan Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Baik, berlaku peperangan Namariq. Rustum pada ketika itu hantar tentera yang dipimpin oleh Jaban dan juga Mardan Shah. Nama saya tak tahu siapa tiru siapa ni. Parsi tiru Melayu ke, Melayu tiru Parsi, kita pun tak tahu. So dipimpin oleh Jaban dan Mardan Shah. Mereka lawan dengan tentera Islam ketika itu di bawah pimpinan Abu Ubaid Al-Thaqafi dan juga Al-Musanna bin Harithah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tentera Islam menang dalam peperangan Namariq. Jaban ditangkap
Mardan Shah pun ditangkap, Mardan Shah dibunuh, Jaban larikan diri, ditangkap semula, dijadikan tawanan. Pendek cerita, perang Namarik, umat Islam menang. Kemudian, perang Saqatiyah. Saqatiyah pula berlaku, mereka hambat ataupun ikut tentera Saki-Baki, tentera Parsi selepas Namarik, pergi ke tempat yang namanya Kaskas ataupun Saqatiyah, berlaku perang di situ dan umat Islam menang lagi. Perang yang kedua, mereka menang. Kemudian bulan yang sama, masih lagi bulan Rejab, berlaku peperangan Barusma. Perang Barusma, tentera Iraq dipimpin oleh Nursi dan juga dua anak dia, Bandawaih dan Biruwaih, bersama dengan Jalinus yang datang hantar bantuan. Abu Ubaid Al-Thaqafi bersama dengan Musanna bin Harithah lawan dengan mereka dan juga menang juga dalam 3 perang pertama ni. Jadi Abu Ubaid Al-Thaqafi sampai ke Iraq, 3 peperangan pertama, Namarik, Saqatiyah dan Barusma, menang ketiga-tiga perang. Kemudian berlakulah peperangan besar di negeri Iraq yang namanya Perang Al-Jisr. Perang Al-Jisr, setelah 3 peperangan awal, Iraq, tentera Parsi kalah. Jadi mereka pun, Rustum hantar tentera dia yang paling kuat, dipimpin oleh Dhal Hajib, dan dia bawa panji perang Parsi yang paling kuat yang mereka ada, yang paling hebat. Yang mana panji perang ni, apa nama dia? Dirafshkabian nama dia. Dirafshkabian, panji perang yang depa bila guna je depa selalu menang. Depa kira ambil berkat dengan panji perang ni. Maksudnya ini depa anggap peperangan yang besar, namanya Jisr. Dipimpin oleh Dhal Hajib. Peperangan ni berlaku di satu jambatan menyeberangi Sungai Furat, di antara tentera Islam pimpinan Abu Ubaid dan juga tentera Parsi pimpinan Dhal Hajib. Dalam perang tu, ni taktik Parsi, mereka bawa gajah. Tentera Parsi bawa gajah untuk lawan dengan tentera Islam, dan ada satu gajah yang paling besar, ketua gajah. Dan taktik perang mereka ikatkan loceng di di leher gajah. Letakkan loceng yang besar. Setiap kali gajah-gajah ni jalan, bunyi loceng ni bising. Bunyi loceng yang bising menyebabkan unta yang dibawa oleh tentera Islam tak mau lawan dengan gajah-gajah ni. Unta jadi takut. Dan kuda juga jadi takut. Bila nak masuk lawan, tentera Islam akan berpatah balik sebab kuda dan unta mereka tak mau pergi ke depan. Mereka nak lawan, tapi binatang tunggangan mereka tak mau pergi ke depan. Dalam perang Jisr, berdiri di antara 2 kelompok, jambatan duduk di tengah-tengah Sungai Furat. Dan tentera Parsi di bawah pimpinan Dhal Hajib cabar tentera Islam. Datang, sama ada kamu datang ke sini ataupun kami pergi ke sana. Abu Ubaid Al-Thaqafi beritahu kepada tentera dia, mereka ini bukanlah lebih berani berbanding dengan kita. Mereka ni sama aja macam kita yang akan masuk ke jambatan itu. Mereka pun bergerak, masuk ke jambatan. Bila sampai di jambatan, bertemu 2 tentera. Ketika itu, orang Islam tak boleh lawan. Sebab unta dan juga kuda takut dengar bunyi loceng yang dibawa oleh gajah-gajah Parsi. Mereka tak boleh nak lawan, berhenti. Akhirnya, Abu Ubaid Al-Thaqafi, dia dapat idea yang kita jangan lawan dengan tentera Parsi. Kita lawan dengan tentera mereka tak boleh. Kita bunuh tentera mereka tak membantu kita. Sebab unta kita tak mau lawan. Apa kata kita bunuh gajah-gajah yang mereka bawa. Jadikan target kita adalah gajah. Bunuh gajah. Biarlah tentera tu hidup tak apa. Bagi unta dan juga kuda kita nampak yang kita dah boleh bunuh gajah ni. Gajah bawa loceng ni bukanlah kuat sangat. Hapuskan gajah-gajah ni dulu. Tu yang kita cerita dulu. Perang, pemimpin perang, dia tak boleh sekadar faqih. Dia kena pakar dalam perang. Dia tak boleh warak, orang yang kuat ibadat. Dia tak boleh orang yang warak. Dia kena orang yang dia bijak dalam perang. Dia tak boleh fikir, oh haram bunuh binatang, jadi kita jangan bunuh binatang, kita lawan dia. Menang-menang, kalah-kalah. Oh, dalam perang tak boleh macam tu. Apa sahaja jalan yang nampak boleh bawa kemenangan, mereka kena masuk dan mereka kena pastikan mereka boleh menang. Abu Ubaid Al-Thaqafi bagi arahan kepada tentera Islam, bunuh gajah-gajah mereka. Jadi, dalam perang Jisr,
Umat Islam ketika itu masuk ke dalam jambatan di tengah-tengah sungai Furat dan mereka mula membunuh gajah-gajah. Dan setelah itu naiklah semangat tentera Islam untuk lawan semula. Dan bila mereka mula lawan, mereka mula bunuh gajah, akhirnya gajah yang paling besar, yang jadi ketua segala gajah yang ada di situ, diserang oleh Abu Ubaid As-Saqafi. Dia sendiri pergi serang gajah tu dan dia berjaya potong gading gajah tu. Dan gajah tu mengamuk. Ni bukan lawan dengan orang, lawan dengan gajah. Punya nak kata hebatnya tentera dalam perang Jisr ni. Dia pergi serang gajah. Apabila dia berjaya potong gading gajah tu mengamuk, gajah tu serang dia dan gajah tu berjaya jatuhkan Abu Ubaid dan berjaya bunuh dia dan dia terbunuh.